المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Syekh Muhammad Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala berkomentar mengenai suhbah. Berkata guru kami yang ulum, murabbi, yang arif, Sayyidi Muhammad Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala, wahai saudaraku, bersuluklah kamu dengan syekh yang hidup, arif billah, yang jujur lagi memberi nasihat, mempunyai ilmu yang sahih, zauq yang jelas, hemah yang tinggi, hal yang diradai oleh Allah, yang bersuluk dengan guru-guru mursyid, mempelajari adab daripada orang yang beradab, serta mengetahui arah tuju agar dia memandumu untuk menjauhi jalan-jalan kebinasaan dan menunjukimu kepada Allah Ta'ala. Ini di antara guru-guru, ciri-ciri guru yang perlu kita ambil ilmu dengannya ataupun kita duduk sekali bersuhbah dengannya. Lalu kata Syekh Muhammad Al-Hashimi, dia kata, wahai saudaraku, bersuluklah kamu. Yang ni kamu kena duduk di bawah tabiah guru, dalam keadaan bersuluk. Lalu dalam bersuluk, biasanya guru akan mengajar kita, menyuruh kita, melatih kita supaya mengingati Allah. Dan maka dalam suluk dia adanya berzikir. Ada atas guru tadi, ada guru yang kata sepanjang suluk selama 10 hari, 7 hari kamu kena berzikir sebanyak 10,000, 20,000. Ini mengikut syekh tadi, mengikut guru tadi. Lalu dia kata suluk, jalan suluk ni jelas jalan penyucian hati. Mana kita duduk dengan syekh, syekh akan tabiah kita dengan cara, di antaranya dengan cara berzikir. Kemudian kadang-kadang dalam suluk diajarkan ilmu, dibacanya kitab-kitab yang tertentu, contohnya kitab adab dengan guru. Kemudian disuruhnya kita supaya bertaubat dan sebagainya. Maka hendaklah kamu bersuluk dengan syekh, dengan seorang guru, yakni kamu hendaklah duduk di bawah tabiah dia, di bawah syekh yang hidup hatinya dengan Allah. Kita belajar dengan guru yang lalai, maka kita akan jadi lalai. Kita belajar dengan guru yang hidup hatinya dengan Allah, lalu akan terkesan daripada nur hatinya yang hidup pada Allah akan masuk dalam hati kita, sehingga kan kita pun hati kita ingat kepada Allah. Dan guru tadi sifat dia arif billah, mengenal Allah Ta'ala, yakni sampai makrifat kepada Allah, sehingga kan dia ini melihat Allah Ta'ala. Bukan maksud melihat Allah ni melihat seperti makhluk, tidak, tetapi dia ni sudah sampai kepada makrifat, hakikat dan sebagainya. Maka dia kata orang yang benar-benar mengenal Allah, nak mengenal Allah kena kenal diri. Maka dia kenal nafsu dia, sehingga kan Allah Ta'ala buka kasyaf. Kasyaf yang dikhendaki adalah kasyaf melihat aib diri, bukan kasyaf melihat orang. Tidak. Bahkan kalau ada kasyaf yang lain tidak mau. Wali-wali Allah, orang-orang saleh tidak mau kasyaf yang macam tu. Yang naknya kasyaf melihat keaiban diri. Maka guru tadi yang arif billah, betul-betul mengenal Allah, dan yang jujur lagi memberi nasihat, dia jujur dalam memberi nasihat. Yang ada kasih sayang terhadap muridnya, mempunyai ilmu yang sahih, dan ilmu dia ilmu yang benar. Ilmu yang benar yang sampai kepada Allah. Macam mana kita nak tahu ilmu tu ilmu yang sahih? Ilmu itu adanya sanad. Guru tadi belajar daripada mana? Guru tadi ambil daripada buku, tak pernah belajar pun dengan orang. Ini tidak sahih ilmunya. Jadi dia baca ikut faham akal dia. Maka guru ini terputus. Dia kena ambil guru yang ilmu dia sahih, ilmunya yang ada sanad. Dia belajar dengan siapa? Dia belajar dengan orang ni. Orang ni daripada mana? Syekh dia daripada ni. Syekh dia sampai kepada Nabi SAW. Jadi adanya sanad ataupun di samping itu adanya, dia panggil adanya ijazah daripada guru tadi. Guru tadi ijazah. Sama ada ijazah itu ijazah khusus, seperti daripada A hingga Z, daripada awal kulit buku sampai ke habis kulit buku. Dia belajar sampai habis. Lalu habis belajar dah, kalau tok guru dia tak izinkan, dia tak mengajar lagi. Lalu tok guru dia bai'ah kepada dia ataupun izinkan dia, aku izinkan kamu mengajar kitab ini. Jadi guru tadi ada sandaran, guru tadi ada sanad, dia panggil. Ada ijazah ataupun ijazah dari segi am. Dia duduk dalam satu majlis, guru dia kata, aku ijazahkan kepada kamu kitab Haqaiq Tasawuf sebagai contoh.
Ada ijazah, lalu dia kata saya terima, lalu dia pun menyampaikan ilmu tadi. Ilmu tadi ada sanad berkat daripada guru dia berkat. Lalu anak murid tadi dapat sanad, dapat ijazah daripada guru dia, maka akan turun keberkatan. Kalau tidak ada sanad, macam-macam kita buat, berkat tidak ada. Kerana kita nak sandar atas diri kita tak kuat, kita kena sandar pada berkat guru kita. Guru kita pun tak kuat lah sandar berkat guru dia pun tak kuat sandar berkat yang berkatnya Nabi. Yang Nabi yang dikatakan rahmat bagi sekalian alam tadi. Maka mesti kena ilmu tadi, ilmu sahih. Ilmu akal tidak boleh. Kita belajar dengan guru yang ambil daripada buku. Tidak sampai sanad. Tidak sampai sanad. Mesti ilmu tadi ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih mesti duduk atas ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Dari segi akidah mesti Abu Hasan Asy'ari ataupun Abu Mansur Maturidi. Dari segi fiqh mesti berpegang sama ada Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Dan dari segi tasawuf berpegang dengan ulama-ulama tasawuf yang muktabar seperti Syekh Abdul Qadir Jalani, Al-Imam Ghazali dan sebagainya. Maka ini kena ilmu yang sahih, ilmu yang jelas, dan ilmu guru tadi ada zauq yang jelas. Ada zauq, maknanya ada rasa, cita rasa. Bila ilmu yang dia sampai tu kita pun rasa zauq dengan ilmu tadi, dan dia pun memang ada zauq dengan ilmu tadi. Jadi apa yang dia kata tu munasabah dengan dia. Dia munasabah. Kalau dia cakap jangan kamu cintakan dunia, jangan kamu ni terpengaruh dengan dunia, dan dia memang orang yang jauh diri pada dunia. Jadi sehingga kan dia menyampaikan ilmu ada zauq. Yang saya dah cerita dah dulu, macam mana Abu Dzar Ghifari yang dia menceritakan tentang dalam kuliah dia sehingga kan khalifah menangis. Lalu khalifah beri hati dia nak tengok dia macam mana. Memang betul dia bukan ahli dunia. Sehingga kan ada zauq dalam kuliah dia. Maka zauq tadi zauq yang jelas, bukan buat-buat. Bukan buat-buat, hemah yang tinggi, memang dia ambil berat tentang ilmu. Jaga betul-betul ilmu, adab ilmu betul-betul jaga. Dan dia kata hal yang diradai oleh Allah, maknanya perjalanan yang mengikut syariat. Jangan tinggal syariat. Bukan guru yang meninggalkan syariat. Guru saya itu orang yang tinggi makamnya, sembahyang tak bayar. Kita kena sembahyang sebab kita tak pekat murid, dia pekat guru. Kalau gurunya tak sembahyang tak apa. Ini tidak. Ini bukan hal yang tidak diradai oleh Allah. Kena ada hal yang diradai oleh Allah. Dia mesti berjalan atas syariat. Sebab tu kata Syekh Ali Mahmud dalam kitab Mungkit Minal Dhalal, terselamat daripada kesesatan. Dia kata kalau kamu melihat seorang guru tadi, walaupun dia boleh terbang atas udara, berjalan di atas air, tetapi perbuatan dia, amalan dia tidak bertepati dengan syariat, dengan hadis Nabi, dengan Al-Quran, maka dia bukan wali Allah. Walau dia boleh terbang atas udara, walau boleh jalan atas air, tetapi apabila melihat perbuatan dia bukan tidak bertepatan dengan sunnah Nabi, maka dia bukan wali Allah. Maka tidak dapat guru tadi mesti hal yang diradai oleh Allah. Amalan dia, perbuatan dia dan sebagainya. Yang mana guru tadi guru yang sudah bersuluk. Tidak sama kita belajar guru yang tidak pernah bersuluk dengan guru yang pernah bersuluk. Tidak sama. Kerana suluk ini ada kesan rohani. Ada kesan rohani, dan rohani tadi dia ambil daripada bakat tok guru dia. Maka guru yang kita belajar, kalau boleh kita ambil guru yang pernah bersuluk. Bersuluk, kerana orang yang bersuluk ni rohani dia hidup. Maka dia kata yang mana guru tadi, guru yang sudah bersuluk dengan guru mursyid. Yang mana guru tadi bersuluk, dia bersuluk dengan siapa? Dia bersuluk dengan guru mursyid. Maka guru mursyid ni akan menjaga rohani dia. Menjaga rohani dia. Maka rohani dia yang terjaga, yang terkawal tadi akan tersenar ataupun akan terpancar di dalam rohani kita, yang kita mengikuti dia. Maka ambillah guru yang telah bersuluk dengan guru-guru yang mursyid. Tengok pula dia bersuluk. Dia suluk dengan siapa? Kalau bersuluk dengan guru itu tidak mursyid, boleh jadi suluk tadi tidak menepati kehendak agama. Maka kena mengambil guru tadi yang telah bersuluk dengan guru mursyid, kerana guru tadi telah ditabiah rohaninya oleh gurunya. Mempelajari adab daripada orang yang beradab. Ambil adab daripada guru dia, orang yang beradab, serta mengetahui arah tuju agar dia memandumu dan menjauhi jalan-jalan kebinasaan. Jadi kita belajar sampai kita tahu jalan mana yang kita boleh tinggalkan, kita nak meninggalkan juga jalan itu, dan dia boleh menunjuk jalan ini binasa. Jalan ini binasa. Kadang-kadang kita tak nampak jalan binasa.
Kita didatangi khayalan yang berbagai-bagai khayalan. Contohnya mimpi. Contohnya mimpi. Kemudian contohnya marinya suara ataupun marinya lembaga dan sebagainya. Kemudian memuji kita. Kamu ini orang yang soleh, kamu ni orang yang hebat, kamu ini. Lalu kita pun hidup dalam khayalan. Dengan alam rohani tadi, khayal dengan mimpi tadi, khayal dengan ni, dan kita berasa diri kita baik. Tapi kalau guru datang, guru tahu, dia kita cerita, semalam saya didatangi macam ni, lalu guru yang mursyid tadi dapat tahu, ini khayalan kamu, jangan terpedaya, ini gangguan syaitan. Ini gangguan syaitan akan memperdaya kamu ni. Lalu guru mursyid tadi akan menunjuk jalan yang sebenar dan tidak akan membiarkan kita duduk dalam kebinasaan. Dan kemudian bukan itu saja, dia tunjuk kamu, kamu kena tunjuk, kamu kena duduk macam ni, duduk dengan Allah Ta'ala. Jalan dia macam ni, jalan kamu kena berzikir macam ni, ataupun kamu kena belajar ilmu macam ni. Dia akan tunjuk jalan supaya kita tidak sesat pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kata di sini, mengajarmu untuk lari daripada selain Allah. Sehingga kan kita belajar kita dapat lari selain pada Allah, tumpu pada Allah. Jadi sebab itulah kata ahli-ahli sufi, kata bijaksana, dia kata kalau kamu belajar dengan seseorang, kemudian seseorang tadi tidak dapat memimpin kamu ke jalan Allah, maka kamu kena cari guru lain. Pastikan guru tadi boleh memimpin rohani kamu, sehingga kamu semakin bertakwa pada Allah. Inilah yang diakui. Sebab tu kita disuruh berdampingi ulama-ulama, berdampingi dengan orang-orang yang alim. Yang ulama yang macam mana? Yang disebut dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba aku yang takut kepada aku adalah ulama-ulama. Maknanya, katanya ulama tafsir mengatakan ulama itu ulama yang menyebabkan kamu takut pada Allah. Bukan kita terpedaya dengan kehebatan dia. Oh, syarahan dia hebat, dalil dia banyak. Tapi apa kesan rohani kita? Hanya kita terpedaya dengan syarahan dia, kita terpedaya dengan hujah-hujah dia, kita terpedaya dengan kehebatan penampilan dia, tetapi dari segi kesan rohani tidak ada. Tidak ada. Maka yang kena pentingnya, tidak dapat tidak, kamu kena mencari, kamu kena belajar, kamu kena ambil guru yang memberi kesan kepada rohani kamu, yang mengajar kamu untuk lari selain daripada Allah. Maknanya sehinggakan fikiran kamu kepada Allah. Yang selain pada Allah dapat lari. Bila belajar semakin kurang dah kepada kehidupan duniawi, ingat kepada akhirat. Dulu tidak banyak ingat, sekarang sudah banyak ingat. Ini guru sudah memimpin rohani kita. Sebenarnya secara kita tidak sedar. Semenjak kita belajar dengan dia, hati kita dah banyak ingat pada Allah. Semenjak kita belajar dengan dia, kita dah ingat kepada mati. Bila kita belajar dengan dia, kita dah terasa kita ini dulu aku orang sombong. Aku ini orang yang suka membangga-bangga diri, dah mula dah nak merasa merendah diri. Sebenarnya apa? Sebenarnya rohani kita telah dipimpin. Pimpin daripada siapa? Daripada guru. Dan guru tadi boleh memimpin kita, kerana guru tadi pun dipimpin. Sama-sama pimpin. Maka kita kena cari guru yang betul-betul memimpin rohani kita. Jadi jangan terpedaya. Yang paling penting kita mempelajari ilmu yang menyebabkan kita boleh tumpu agama kita, hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka menginsafimu, berjalan-jalan bersamamu, dan dia berjalan bersamamu sehingga sampai kepada Allah. Bukan berjalan pergi bandar, pergi minum air, bukan hal tu. Berjalan-jalan, mana dia memimpin kita, membawa kita. Kita ingat pada Allah, dia ingat pada Allah. Dia ingat pada Allah. Begitu juga dia sentiasa berdoa bawa kita. Dan bila kita salah, dia tegur kita. Bila kita buat kesalahan, dia pun bantu kita. Dia pun tahu yang betulnya macam ni, dia tegur kita. Dan dia tidak membiarkan. Kemudian dia melihat kita ini sudah jauh menyimpang daripada agama, dia panggil kita, dia beri nasihat dan dia tunjuk jalan. Kamu kena buat macam ni, macam ni. Inilah guru yang menyelamatkan kita. Bermakna dia telah bersama kita, dia memimpin kita, berjalan bersama dengan dia, berjalan sama dengan dia. Maka dia kata sehingga sampai kepada Allah, sehingga kita mengenal Allah, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar beribadat kepada Allah. Inilah sahabat Nabi yang telah dipimpin oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menginsafimu terhadap kejahatan diri, sehingga kita merasa insaf. Biar sampai kita belajar merasa insaf di atas kesilapan kita, di atas dosa yang kita lakukan,
dan memperkenalkanmu kepada ihsan ilahi, sehingga kita dapat mengenal Allah Ta'ala ini maha baik dengan kita, ihsan dengan kita. Allah Ta'ala buat baik banyak pada kita, sehingga kita merasa aku ini banyak dosa dengan Allah. Bukan kita semakin rasa kita rasa baik, tidak. Semakin kita belajar, guru tadi menyedarkan kita, aku ni banyak dosa. Dengan Allah, dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri, dengan merasa aman daripada Allah. Sedangkan kita tidak perlu rasa aman. Kita siapa, ibadat kita macam mana kita rasa aman? Aku kalau mati boleh masuk syurga. Ini rasa aman dengan Allah. Rasa aman. Lalu guru tadi memimpin kita sehinggalah menyedari ihsan Allah Ta'ala, rasa baiknya Allah Ta'ala terhadap kita. Bila kamu mengenal Allah, nescaya kamu mencintaimu. Bila cinta, kenal Allah baru cinta. Yang jadi kita ni tidak mencintai Allah sebab kurang kenal. Jadi kita nak kenal macam mana? Kita kena tanya orang. Kena tanya orang baru kita boleh kenal. Orang ni macam mana? Maknanya bertanya orang, yang ni kita duduk dengan orang yang mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk belajar bersama dengan dia. Maka dia kata di sini, apabila kamu mencintainya, yakni mencintai Allah, kamu pasti bermujahadah menuju kepadanya. Kamu mesti melawan hawa nafsu, bermujahadah bersungguh-sungguh untuk menuju Allah. Memang orang dah cinta macam mana? Orang dah cinta macam mana? Dia kasih pada seseorang tadi, apa saja sanggup. Sampai dia kata, lautan api ku renangi. Main. Jadi nak beritahu, dah sanggup sebab apa? Dah mari cinta. Jadi bila dah mari cinta, dah berasa kasih, dah berasa sayang, ingat pada Allah, akhir sekali sanggup melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas guru memimpin. Ada seorang ulama namanya Ash-Shibli. Shibli ni orang hebat. Shibli ni adalah governor. Maka dia menjadi governor di satu tempat. Kalau tak silapnya di Khurasan dia jadi governor. Bila dia jadi governor, maklumlah orang dah jadi governor. Jadi bila jadi governor, adalah rasa kehebatan. Rasa hebat. Berasa kita ni duduk di tempat yang tinggi sebab sudah jadi governor. Tapi dia merasakan sesuatu tidak tenang di dalam hatinya. Tidak tenang. Lalu raja tadi beri satu jubah. Jubah ni, jubah yang mulia. Jadi dia merasakan jubah ini memang bagus. Tapi kalau orang bagi jubah ini ke aku rasa aku nak letak sebagai sapu tangan saja jubah ini. Lalu raja tadi marah. Bila dapat tahu jubah tadi yang diberi jubah kebesaran. Dia dah lah sombong, tak ada jubah pun sombong. Dia ada jubah kebesaran. Maknanya ada pangkat, maknanya diberi pangkat. Jadi beri pangkat, dipakaikan jubah. Jadi bila dia pakai, dia tak pakai jubah lagi pun dah rasa dah kehebatan, rasa sombong diri dan sebagainya. Lalulah raja tadi beri dia satu jubah. Jubah ni jubah kebesaran. Lalu dia kata, jubah ni kalau dapat aku jubah ni, aku nak buat sapu tangan saja. Jadi raja yang bagi jubah dia dapat tahu kata Shibli, lalu marah, lalu pecat dia jadi governor. Dan dia pun tidak mahu jadi governor sebab rasa hati dia pun tidak baik dah dengan orang. Dalam keadaan macam tu, dia mencari guru. Dia mencari guru. Yang dahulu dia jadi orang governor, orang hebat, akhir sekali dia mencari guru. Mula-mula dia jumpa dengan dia pergi dalam kuliah An-Nasas. Masuk kuliah An-Nasas, dia pun tengok. Bila dia tengok, dia kata orang ini yang hebat, orang ini yang mulia. Tidak ada apa pada governor dan sebagainya. Dia pergi jumpa An-Nasas, dia pun duduk dengan An-Nasas sekejap belajar. Lalu Nasas kata, untuk nak memimpin rohani kamu, untuk kamu nak jadi orang yang baik, kamu pergi belajarlah dengan Junaid Baghdadi. Lalu pergi datang Junaid Baghdadi. Dia kata, wahai Junaid, aku dapati bahawa kamu ini pemata, ahli pemata. Berikanlah kepada aku ataupun jualkan kepada aku pemata itu. Bukan masuk pemata sungguh. Yang ni digambarkan dia ni orang yang dapat memimpin orang. Junaid kata, kalau aku jual kepada kamu, kamu tidak mampu membelinya. Kalau aku beri harga yang murah, kamu tidak pandai menilainya. Maka kalau kamu nak daripada aku, sanggupkah kamu mengikut kata aku? Dia kata, aku sanggup mengikut katamu. Katanya Junaid Baghdadi. Katanya Shibli tadi. Sanggup ikut. Kalau sanggup ikut kata aku, kamu kena ikut. Selamkan kepalamu di dalam laut. Dia pergi selam. Dia pergi kat laut, dia selam kepala. Ikut kata Tok Guru dia. Selam. Baik. Lepas. Satu. Surah apa ni? Perintah yang pertama. Kalau macam tu baik, aku nak perintahkan kamu.
selama 1 tahun kamu kena pergi jual belerang merah jual. 1 tahun dia bawa pergi jual. Orang bila dia tengok Shibli ni jual belerang merah, orang kata, apalah Governor ni, dulu bekas Governor jadi jual belerang. Dia tak tahu saja dia jual apa orang kata. Dan kebanyakan orang kata nak beli belerang dia. Habis selepas 1 tahun duduk dengan dia, duduk dengan dia, katanya tuan guru dia Junaid Baghdadi kata, baik, kamu rasa macam mana? Ada sudah hilang kesombongan kamu? Kata Junaid, dulu kamu jadi Gubernur kamu sombong, ada sudah hilang? Ya, rasanya sudah hilang sedikit daripada kesombongan saya. Oh, macam tu. Aku nak pergi kamu pergi ke rumah-rumah, minta maaf di atas kesalahan kamu masa mu jadi Gubernur. Pergi rumah ke rumah, dengan perintah aku pergi. Junaid Baghdadi perintah dia, Shibli pergi, bekas Gubernur, pergi ke rumah ketuk pintu. Orang buka pintu, Assalamualaikum, saya adalah bekas Gubernur, saya datang nak minta maaf kalau saya masa jadi Gubernur saya tidak bertanggungjawab, saya mengabaikan kamu. Lepas tu esok pergi ke pintu rumah orang lain, pergi. Habis dia pergi je, jalan daripada rumah ke rumah, sehingga kan ada seorang, satu buah rumah dia pergi tak ada, dia tak pergi jumpa Junaid. Dia kata rumah ni seorang, orang lain aku dah pergi lah ke dah. Ada orang ketawa ke dia, ada orang bersenda ke dia, bersenda kepada dia. Datuk Guru dia kata macam tu, Junaid Baghdadi, kau orang ulama tasawuf. Jadi selepas daripada tu, sehinggalah dia jumpa orang tadi, dia ketuk pintu, orang tadi pun buka. Saya minta maaf sepanjang saya jadi Gubernur dahulu, bila saya salah saya minta maaf. Sepanjang saya jadi Gubernur. Habis dah pergi jumpa Junaid Baghdadi. Lalu jumpa, sudah dah kamu minta maaf, dia kata pergi rumah ke rumah. Sudah. Kalau sudah kamu nak belajar dengan aku, ingin nak belajar. Kalau kamu nak belajar dengan aku nak suruh kamu menjadi peminta sedekah. Sanggup. Jadi peminta sedekah 4 tahun Shibli. Tak belajar pun tak tahu. Jadi macam tu. Lalu Shibli ni pergi minta sedekah. Orang ketawa ke dia, orang cerca dia, orang hina dia. Apa Gubernur minta sedekah. Habis dapat duit sedekah, dia kata ni duit sedekah, ambil duit ni pergi pakai miskin. Nak tembus, nak matikan apa yang ada dalam hati kamu tu. Selama 4 tahun menjadi peminta sedekah Shibli. Peminta sedekah selama 4 tahun. Kemudian selepas 4 tahun, Tuan dia mari jumpa Junaid Baghdadi lagi. Dia kata, saya telah lakukan apa yang Tuan Guru suruh. Berapa tahun kamu minta sedekah? Sudah 4 tahun saya meminta sedekah. Kalau macam tu, tambah setahun lagi. Setahun lagi, minta sedekah lagi. Tambah setahun, 5 tahun minta sedekah. Habis setahun 5 tahun, mari jumpa Tuan Guru Junaid Baghdadi. Sudah kamu ikut perintah aku? Sudah. Baik, kalau macam tu aku nak suruh kamu berkhidmat dengan sahabat aku 1 tahun. Sanggup. Dia pun pergi berkhidmat dengan sahabat dia 1 tahun. Habis 1 tahun, Junaid Baghdadi, apa yang kamu rasa? Aku merasakan aku adalah orang yang paling hina di atas muka dunia. Kata Junaid, itulah kesempurnaan iman kamu, itulah pembersihan hati kamu. Kata Junaid Baghdadi, mari bersuluk dengan aku. Lalulah Junaid Baghdadi jaga rohani dia, sehingga satu peringkat rohani dia dah bersih, dah baik, dah tinggi dah makam dia. Dia dah jadi orang hebat. Cinta dia pada Allah habis. Memang betul-betul dia panggil majzub dalam kaedah tasawuf. Majzub ni mampu nampak slipas Jepun pun tak apa. Tuan tak nampak slipas Jepun, tengok slipas Jepun tak ingat slipas Jepun, ingat tuan dia. Tu. Jadi dalam keadaan macam tu, dah dalam keadaan mabuk dah, cinta sangat kepada Allah. Hebat Allah Taala beri kepada dia. Sehingga kan dia terjun dia punya mabuk, dia terjun dalam laut. Shibli ni dia terjun dalam laut lepo yang tepi patah. Dia pun sedar, dia tepi patah. Lepas tu mabuk dengan Allah. Bila mabuk dengan Allah, dia pergi cari singa. Dia terjun kat singa, lari habis singa.
Lari habis singa. Dia pun dah tengok singa lari. Lepas tu mabuk dengan Allah. Naik atas bukit. Dia pergi terjun bukit. Dia tak sedar dah, dia tengah mabuk dengan Allah. Dia terjun bukit. Lalulah dia jatuh dalam keadaan lembut di atas tanah. Tak mati dia. Tak mati je. Lalu Junaid menyedari bahawa keadaan dia macam tu. Dia dah sudah mabuk. Lalu Junaid pun mendidik dia supaya menjadi orang yang biasa. Jadi perbuatan dia, orang mengatakan Shibli ni dah sakit otak. Lalu orang ambil dia letak di hospital gila. Hospital gila. Kawan dia pun datang. Kamu kenal tak saya? Dia tanya pada Shibli. Shibli kata, dah siapa kamu? Aku ada sahabat-sahabatmu. Sahabat aku? Dia pun ambil batu, dia pekor. Dia pun lontar batu. Lari habis. Dia kata, sahabat aku. Kerana seketul batu pun lari daripada aku. Seketul batu. Lari kawan, habis sahabat dia lari. Dia dah jadi tu. Lalu orang pergi. Orang pun tengok. Lalu orang kata, gila. Shibli mengatakan, moga-moga Allah Ta'ala jadikan aku gila dengan Allah. Aku gila. Dan kamu itu waras. Tapi kamu waras jauh pada Allah. Aku gila dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Sehingga kan Shibli barulah menjalani kehidupan yang biasa. Dialah orang yang mendidik rohani orang lain pula. Selepas peringkat habis majzub dia, habis dah hilang dia pula mendidik tu. Kerana apa? Kerana dia dapat didikan daripada gurunya. Dan dia memang bersungguh-sungguh nak bersihkan hatinya. Lalulah dia kata di sini, dia akan mengurniakanmu hidayah ke jalannya, ke jalan Allah, dan memilihmu ke hadratnya. Lalu Allah Ta'ala pilih. Melalui siapa? Melalui guru kita tadi. Bila kita guru dengan orang-orang yang ada barakah, orang-orang yang sampai silsilahnya pada Nabi, lalu Allah Ta'ala bawa guru tadi dengan kita dipimpin tadi. Tapi dengan syarat kita mesti bersungguh-sungguh. Firman Allah Ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, yang bersungguh-sungguh mencari Allah bersungguh-sungguh. Mencari Allah ni bersungguh-sungguh, kami pasti akan tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Naknya lanahdiyannahum subulana, kami akan tunjuk jalan nak sampai pada Allah. Mesti kena jalan syariat yang pertama. Belajar syariat. Kita ni kena belajar syariat. Belajar ilmu fiqh, belajar tajwid, belajar tasawuf, belajar syariat. Jalan yang kedua, lepas pada syariat kena pergi tarekah. Jalan mendekatkan diri pada Allah, jalan tarekah, jalan yang membersihkan hati. Sampai kepada jalan tarekah, pergi ke jalan yang ketiga pula. Jalan hakikat. Biar siapa nampak hakikat, jangan lagi nampak syariat. Siapa pekat nampak hakikat. Nampak hakikat macam mana? Apa-apa yang berlaku nampak Allah, tak nampak lagi makhluk. Makhluk buat apa-apa pun. Sebab tu ulama-ulama dilempar batu, tak ada apa-apa. Shibli inilah. Satu ketika dia jadi penasihat Gubernur. Gubernur kata, panggil Shibli, nasihati aku. Shibli pun datang. Wahai tuanku, bertakwalah kamu kepada Allah. Macam ni nasihat kepada aku. Tu aku kata, katakan aku banyak orang. Hamba dia keluar. Hamba dia keluar. Balik pula. Lama tu raja dah panggil, panggil Shibli pula, nasihat aku. Aku dah lara dah ni, panggil pula. Panggil pula, nasihat lagi, nasihat. Raja marah pula. Marah sangat, nasihat balik pula. 2 kali nambah. Lama pula raja panggil Shibli, mari pula. Datang pula Shibli. Tahu nasihat lagi, kata lagi ke raja. Raja marah lagi, ambak lagi 4 kali. 4 kali. Gi balik. Kali kelima mari, raja pun mari. Dia kata, aku tengokmu hebat sungguh. Aku rasa kagum dengan kamu. Setiap kali aku panggil kamu nasihat, aku marah sama kamu, aku halau sama kamu. Tapi aku panggil pula, mari pula. Halau, lari, panggil, mari, halau lagi, panggil, mari. Hebat kamu, macam mana kamu boleh jadi macam tu? Dia kata, hebat benda, anjing boleh setara tu. Halau tambah lagi, mari pula. Dia kata, ini tarah anjing ke? Dia kata, tarah dengan anjing. Dia kata Shibli. Sebab apa? Sebab dah sampai hakikat, tidak nampak makhluk.
Nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Ali Zainal Abidin satu ketika dia ada khadam. Maka bila khadam dia dapat tahu, dia dapat tahu ada pemerintah, ada orang besar nak datang rumah dia, dia khabar kepada khadam, sediakan makanan, kita nak akan ada tetamu. Tetamu. Lalu dalam keadaan macam tu dia nak sediakan makanan. Masa bila tetamu besar ni, raja besar datang rumah dia, lalu nak hidangkan makanan. Bila hidang makanan tadi tumpah atas peha dia. Peha dia. Tumpah. Kemudian alih. Lepas tu nak buat ayat lain, tumpah pula kali lagi, kena bara api pula. Setelah diuji oleh Allah Taala, khadam dia buat salah demi salah, kena atas dia sama, apa yang dia lakukan? Dia bebaskan hamba. Pelik orang. Dia boleh bebaskan hamba dia. Hamba dia ni buat air panas lagi, bara api lagi, masukkan hak panas-panas kena dia. Patutnya marahlah sebab kena macam tu. Apa dia kata? Kerana-Mu Allah Taala uji aku, sabar tak sabar. Sabar tak sabar. Lalu dia bebaskan hamba dia. Kerana buat macam tu. Buat sakit hati ke tuan rumah, ke tuan dia bebas. Kerana tuan dia tak nampak dah, dia nampak hakikat daripada Allah Taala. Jadi jalan, kita tunjuk jalan. Kalau dengan syarat bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Kalau kita nak belajar dengan Junad Baghdadi kata gitu, tak sanggup gitu. Jadi peminta sedekah 3 bulan dah. Tak sanggup. Tapi itu dia didik akhir sekali tu. Sebab apa Allah Taala beri? Sebab wallazina jahadu, bersungguh-sungguh. Maka mesti bersungguh-sungguh untuk sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersuhbah dengan syekh. Bersuhbah, duduk sekali, belajar sekali dengan syekh dan meneladani mereka, ikut tingkah laku mereka itu adalah wajib. Bukan sunat. Kita belajar dengan syekh yang boleh mendidik rohani kita wajib. Bukan sunat. Wajib kita mesti cari syekh, mesti cari guru mursyid. Mesti cari guru mursyid. Jadi petang tadi ada orang berbual dengan saya lah. Pergi menawar orang kematian, berbual. Cakap tentang guru-guru ni. Dia kata macam mana kalau kita dapat guru tapi guru itu menyeleweng, dosa tak kita? Kita kata kalau guru menyeleweng tidak akan sampai. Jadi macam mana kita nak berjalan? Saya kata kalau nak berjalan, dalam kitab Haqaiq Tasawuf mengatakan bahawa mesti kamu cari guru yang sampai. Macam mana guru tak sampai kita sampai? Driver tak sampai dia sampai boleh. Naik bas sama je. Mana driver? Sesat. Dah mu sampai dah Kuala Lumpur. Ada dah jadi. Jadi kalau driver sampai kita sampai. Cari, kena cari. Bahkan mengatakan wajib cari. Cari mana? Cari syekh, cari guru yang dapat membersihkan hati. Ramai orang belajar tapi hati tak bersih. Ramai orang belajar. Jadi tujuan kita belajar biar siapa guru tadi membimbing rohani kita, siapa bersih kita. Sehingga kan bila hati kita bersih, lalulah Allah Taala buka hati kita, rasa takut, rasa insaf dan sebagainya. Maka katanya ulama wajib kita bersuhbah dengan syekh, wajib kita belajar berguru dengan syekh tadi dan mengikut teladan dia untuk kita sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman Allah Taala, wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Bahkan dia kata ikutlah jalan orang yang sampai kepada Allah. Orang yang telah kembali kepada Allah, orang yang telah melalui jalan Allah Taala, maka ikut jalan dia. Makna kamu kena ikut guru kamu, yang guru kamu tadi dapat membimbing kamu untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan firman Allah Taala lagi, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama orang-orang benar. Mana kamu hendaklah bertakwa dan kamu mesti bersama dengan orang yang benar. Orang yang benar di sisi Allah. Kamu mesti bersama dengan orang yang benar. Kalau kamu bersama dengan orang benar, maka perjalanan kamu benar sampai pada Allah. Kalau kamu tidak bersama dengan orang yang benar, ataupun kamu bersama dengan orang yang jalannya menyeleweng, tidak sampai pada Allah, maka perjalanan kamu pun tidak akan sampai. Jadi selamatnya kita, kata guru saya, belajar ni biar sampai jumpa guru. Belajar ni biar sampai jumpa guru. Guru ramai, saya jangan belajar guru. Guru yang dimasukkan, guru yang memimpin rohani kamu pada Allah. Biar sampai kamu belajar, biar sampai guru tadi pimpin.
Ramai orang yang belajar, tapi kita nak kita belajar biar sampai rohani kita. Rohani kita sampai kepada Allah. Hati kita ni bergantung dengan Allah. Hati kita ni biar bersih. Bersih tu kesan daripada belajar. Belajar daripada mana? Belajar daripada guru. Kesan daripada kita belajar dengan guru tadi. Sebab apa kita boleh bersih bila kita belajar dengan guru? Sebab guru tadi bersih. Bersih hatinya. Bila bersih hatinya, lalu dia boleh tunjuk kepada anak murid dia jalan. Tapi bila guru tadi tunjuk jalan, kalau kita tak ikut, walaupun kita jumpa guru yang benar, tak sampai juga. Kalau guru tadi macam Shibli jumpa dengan Junaid, tapi kalau Shibli tak sanggup ikut kata-kata Junaid, tak sampai. Tidak sampai juga. Tapi oleh kerana dia jahadu, dia bersungguh-sungguh, Shibli tadi bersungguh-sungguh, biarlah Tok Guru nak suruh apa-apa, minta sedekah lah. Dia tak tahu. Kalau ikutkan, saya nak pergi belajar, bapa suruh minta sedekah. Bapa minta sedekah. Ini kita nak belajar untuk bersih rohani. Sebab belajar ni nak bersih rohani kita. Kadang-kadang kita belajar. Bila belajar, rohani masih lagi tidak bersih. Kerana apa? Kerana ilmu yang kita dapat tu hanya sekadar akal saja. Hanya sekadar terdapat pada akal saja. Dan guru yang mengajar kita pun mungkin dia akal saja. Maka tidak kena cari guru yang bersih hatinya, yang sampai kita pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara syarat syekh, syekh kita kena belajar dengan syekh juga, ialah dia hendaklah memperoleh keizinan. Dia memperoleh keizinan mentabiah daripada mursyid kamil. Mursyid kamil. Jadi biar dia dapat tabiah, dapat izin. Bukan boleh, bukan semua guru boleh bersuluk anak murid dia. Guru bukan semua guru. Siapa guru dia beri ijazah. Kamu sekarang ni aku arahkan kamu memimpin anak buah kamu bersuluk. Begitu juga guru yang dapat tariqah. Ada guru yang dapat tariqah untuk amal dia saja. Tapi dia tidak boleh beri bai'ah pada orang lain. Kalau dia beri bai'ah pada orang lain, salah adab. Dia tak boleh. Kecuali guru tadi izinkan dia. Boleh beri bai'ah secara umum. Boleh beri bai'ah. Begitu juga guru tadi dah tabiah dia. Bila tabiah dia, guru tadi dah tabiah dia, dan guru tadi beri izin. Aku tengok pada rohani kamu boleh mentabiah orang lain. Maka dibenarkan. Dibenarkan. Maka dalam keadaan macam itu, mentabiah daripada mursyid kamil, guru tadi pun ditabiah oleh guru mursyid yang sempurna, yang mempunyai basirah yang jernih, pandangan mata hati. Pandangan mata hati yang jernih. Dalam suluk dan dalam dia bersuluk. Jadi guru tadi pun boleh membaca hati. Ada seorang guru, ni guru tasawuf. Guru tasawuf. Jadi dalam satu hari, guru ini salah adab. Anak murid dia salah adab dengan guru dia, sehingga kan guru dia marah dia. Lalu dia meninggalkan guru tadi. Tidak doa, tidak apa-apa, hanya guru tadi bila dalam keadaan guru dia marah, dia pun tinggal. Guru dia kata dia ni hidup tidak selamat. Hidup tidak selamat. Bila dia balik, dia jadi orang yang sangat buruk akhlak dia. Buat perkara mungkar sini-sini. Apa yang dia belajar tu hilang. Dan dia ni lari daripada guru tadi. Dalam keadaan dia salah adab. Guru dia kata hidup kamu tidak selamat. Itu saja. Jadi dalam keadaan macam tu, dia buat perkara mungkar. Dan dia dah jauh berpisah. Dia tinggal betul-betul guru dia. Bila dalam keadaan macam tu, anak murid daripada guru ni, dia kata, dia minta izin dengan guru, kata saya nak pergi jumpa lah anak murid yang salah adab tadi. Nak pergi jumpa. Lalu dia pun pergi. Bila dia pergi saja, cari rumah-rumah, jumpa ayah dia. Kata ayahnya, anak saya sudah meninggal. Dia pun terkejut, sudah meninggal. Lalu dia pun tanya, bagaimana keadaan anak pakcik? Kata anak saya memang terkenal. Dia ni orang yang buat maksiat banyak, buat perkara mungkar yang banyak. Banyak. Selepas daripada balik belajar. Jadi dia kata, minta maaf pakcik, anak pakcik ini sebenarnya dia ada salah adab dengan guru, gini-gini. Lalu pakcik tu kata, betul, walaupun anak saya macam tu, tapi sebelum daripada kematian, dia mengatakan bahawa sebelum daripada kematian, guru dia datang jumpa dia. Guru dia duduk jauh, guru mursyid ini datang jumpa dia. Boleh jadi melalui mimpi. Dia kata, al-an waqtah, sekarang waktu kamu, tubu ilallah, bertaubatlah kamu pada Allah. Baru dia sedar, guru dia datang dalam mimpi mungkin.
Datang dan dia hampir dia nak mati, lebih kurang dalam seminggu 2 minggu dia tidak keluar rumah, dia habiskan masa beribadat dan dia mati dalam beribadat. Mati dalam beribadat. Oh, dia pun tahu cerita. Dia pun balik jumpa guru dia. Bila balik jumpa guru dia kata, aku sudah tahu tentang kehidupan dia. Padahal jauh-jauh duduk. Sudah tahu tentang kehidupan dia. Mana dia dapat tahu tu? Aku tahu dan aku berdoa kepada dia. Jadi bila dia berdoa, pandang murid jadi insaf. Jadi guru mursyid kenapa jadi? Sebab guru mursyid itu ada pandangan basirah, pandangan mata hati. Pandangan mata hati tak sama dengan pandangan mata. Pandangan mata nampak situ, tapi pandangan mata hati kata dia boleh tahu. Sebagaimana Saidina Osman satu ketika ada seorang sahabat, dia berjalan, dia tengok orang tua. Oh, dia ada comel apa ni. Dia rasa dia tengok. Lalulah dia pun pergi jumpa Saidina Osman. Selepas dia tengok perempuan tadi dan terdetik dalam hati dia. Lalu bila dia masuk dalam majlis Saidina Osman kata, di kalangan kita ada yang berzina mata. Dia pun terkejut. Lalu dia kata, adakah wahyu sudah turun? Dia dapat tahu. Kata tidak, itu adalah basirah, pandangan mata hati. Maka guru tadi bila siapa patut pengkat, guru tadi dah jadi mursyid yang kamil, mursyid yang sempurna untuk mendidik, dan mursyid ini boleh memberi izin tabiahkan pada anak murid untuk mentabiah orang lain. Mursyid ini mesti mempunyai pandangan basirah, mata hati, pandangan basirah yang jernih dalam bersuluk. Dan jangan ditanya di manakah orang yang mempunyai kepribadian seperti ini. Jangan tanya. Jangan tanya. Kerana kami akan menjawab sebagaimana kata Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam Lataiful Minan. Katanya, dia kata, la yu'widhuka wujudud dalaini wa innama dalina wa innama ya'uzuka wujudus sidqi fi talabihim. Jangan kamu berkata kami berhajat kepada penunjuk jalan, penunjuk jalan, tetapi mereka tidak ada. Jangan kata macam tu, kami menghajat orang yang tunjuk jalan, kami berhajat pada seorang mursyid, tapi mursyid tidak ada. Jangan kata macam tu. Sebaliknya, apa yang kamu berhajat kepadanya ialah terdapat kejujuran dalam mencarinya. Yang paling penting, kamu cari dia dalam keadaan jujur. Kata guru saya, salah seorang guru saya, dia kata mursyid nak dapat mursyid dengan doa. Dia kata, Ustaz nak cari guru mursyid, Ustaz berdoa. Ya Allah, Tuhanku, tunjukkanlah guru mursyid yang membimbing hatiku. Tunjukkanlah guru mursyid bimbing. Allah Ta'ala akan tunjuk. Tapi jangan letak dalam hati, mana ada mursyid tahu ni? Zaman ni mana ada mursyid? Jangan. Yang paling penting, kamu ini belajar ilmu, kamu ini mencari Allah, ikhlas ke tidak ikhlas? Biar jujur betul-betul, Allah Ta'ala akan pertemukan kamu dengan mursyid yang kamu cari. Jangan timbul persoalan. Jadi mursyid ini, kita jumpa dengan mursyid, yang pertama dengan kita ikhlas pada Allah. Kita memang betul ikhlas. Yang kedua memang kita nak cari kebenaran, nak cari jalan. Yang ketiga kita munajat pada Allah, doa. Doa pada Allah. Doa pada Allah, baru Allah Ta'ala akan tunjuk. Maka bersungguh-sungguhlah menjadi orang yang jujur. Jadi betul-betul orang yang jujur. Saya kamu akan memperolehi mursyid. Cari jujur. Cari kamu tu biar jujur betul-betul. Belajar biar jujur. Sebab itu persoalan sekarang, kita belajar tujuan apa? Sekarang ni mungkin kita belajar, biar aku pandai ilmu ni dulu, biar aku pandai ni, aku nanti belajar biar boleh baca kitab banyak, aku boleh belajar nanti boleh berhujah dengan orang, nanti aku belajar orang akan tengok aku hebat, orang akan masuk. Itu pekat awal-awal mungkin kita belajar macam tu. Tapi sebenarnya yang kita khendaki, yang kita belajar, aku ni belajar biar aku jumpa jalan sampai pada Allah. Ini yang sebenarnya. Kerana orang yang pandai baca kitab 10 buah kitab, berpuluh-puluh buah kitab Arab pasal, kalau dia tak jumpa jalan tak sampai dia pada Allah. Orang awam tak pandai baca kitab Arab, tak pandai. Tapi dia jumpa guru, kemudian dia taat, dia ikut jalan, jalan sampai dia pada Allah. Jadi sebenarnya kita belajar apa? Bukan kita belajar nak tunjuk kita hebat, bukan kita belajar nak tunjuk kita lebih, bukan kita belajar nak jadi sanjungan orang, tidak. Kita belajar kita nak cari jalan. Jalan macam mana aku nak sampai pada Allah? Ini yang sebenarnya. Ini yang sebenarnya. Jalan macam mana? Kalau kita jumpa, ini toh jalan. Jalan ini yang menyebabkan aku sampai pada Allah Ta'ala. Inilah jalan yang sebenar yang patut kita lalui.
Sahabat Nabi, siapa hak kaya dia tak kaya. Dia jumpa Nabi tak kaya pun tak apa, jumpa Nabi. Kan sanggup jadi ahli sufa, duduk Musa ibn Umair, orang yang kaya raya, duduk Mekah tak kaya tak apa, sudah jumpa jalan ni. Jalan apa? Jalan pada Allah. Jalan kepada Allah Taala. Jadi biar kita belajar dalam keadaan macam tu. Tapi yang kita sampai pada Allah, syarat dia mesti melalui guru. Man kana lahu syaikh fa syaikhu syaitan. Ini masyhur. Siapa yang tidak ada guru, gurunya syaitan. Yang ada guru. Bila ada guru, guru itu guru yang ada silsilah, yang ada barakah, yang ada mursyid, yang boleh memimpin kita pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Lakinna sawrallah fi sidqi talab kamri'a fi ashabihi minal ajab. Akan tetapi rahsia Allah terdapat pada kejujuran orang mencari. Rahsia dia, kamu nak dapat apa? Ada pada kamu, ada pada kejujuran kita. Kita belajar ni memang kita sungguh-sungguh nak tunjuk jalan, nak cari jalan pada Allah. Rahsianya kamu nak mencapai Allah ada pada kejujuran kamu. Betapa banyak keajaiban yang dapat dilihat oleh orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur, dia jujur betul-betul, lalu Allah Ta'ala buka. Jadi Allah Ta'ala buka, dia jadi orang yang terbuka hati dia, bersinar hatinya, dibersih hatinya disebabkan jujur dia. Jujur dia dalam menuntut ilmu, jujur dia bersama dalam adab dia menuntut ilmu, jujur dalam hati dia untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab yang sama juga, yakni kitab Lataiful Minan, beliau juga menyebut, sesungguhnya perlu bagimu mengikuti wali-wali yang ditunjuki Allah tu. Kalau kamu jumpa dia ini bertara wali, ikut dia. Tapi orang wali jangan dia tak akan mengaku wali. Kata Junaid Baghdadi pun kata, siapa yang mengaku dirinya wali, tinggalkan dia. Kalau dia mengaku dia aku adalah wali, tinggalkan dia. Kalau dia kata saya ni wali, betul kamu wali? Wali nikah, tak apa ni. Wali nikah tak apa. Tapi dia mengaku diri dia wali. Ataupun dia tak mengaku diri wali, tapi dia cerita hebat. Dia cerita kehebatan dia. Saya ni kalau kereta tak ada minyak, tak apa. Kalau jalan dengan saya, jalan orang lain memang mampu kereta, tapi jalan dengan saya, kereta tak ada minyak pun tak apa. Jadi benda tu berlaku, orang ni memang wali. Jadi dia menunjuk angkat supaya orang kata dia wali. Dia tak pernah mengaku pun dia wali, tapi dia cerita tu macam suruh orang kata dia wali. Maka kata Junaid Baghdadi, tinggalkan guru yang mengaku dia wali. Tinggalkan guru yang mengaku dia wali. Maka dia kata di sini, ikutlah wali-wali yang ditunjukkan Allah padamu. Kalau kita bersungguh-sungguh, nanti Allah Ta'ala akan tunjuk, memperlihatkan kepadamu tentang khususiah yang dianugerahkan Allah kepadanya, lalu terselindung sifat basiriyah yang ada padanya kerana wujudnya sifat khususiah. Jadi kadang-kadang Allah Ta'ala tunjuk, Allah Ta'ala menunjukkan tentang khususiah yang ada pada dia. Wali ni kadang-kadang benda orang yang tak boleh buat, dia boleh buat. Benda yang orang tak boleh buat, dia boleh buat. Jadi khususiah pada dia. Khususiah pada dia ni kita dapat tengok, orang lain tak tahu. Dia ni memang orang hebat. Orang hebat. Orang hebat. Jadi yang kita tahu itu Allah Ta'ala buka kepada kita. Orang lain tengok dia biasa. Dia biasa saja. Dia biasa, tapi orang lain tengok dia biasa, tapi kita tengok ada hebat. Dan kehebatan dia ni khusus pada dia. Dia buat, orang lain tak boleh buat perkara yang dia buat. Perkara yang dia buat tu orang lain tak boleh buat. Seperti apa? Sepertinya boleh menundukkan orang-orang yang hebat-hebat, yang sombong-sombong. Dia boleh tundukkan orang tadi. Bukan calon-calon orang boleh buat. Ataupun di suatu tempat, maknanya di satu tempat ada orang pihak-pihak musuh yang ramai nak membunuh dia, tapi sampai masa tengok dia tak ada. Bila ditanya orang, dia ada situ. Ataupun dia kata, kita tengok dia ada situ, tapi orang tengok tak ada. Ada. Seorang tok guru saya sempat jumpa. Saya tengok dia biasa je, saya tak tahu, tapi bila balik ada anak buah dia cerita. Dia kata yang ustaz pergi seorang tok guru di Aceh. Seorang tok guru di Aceh. Masa zaman askar-askar nak tangkap orang-orang alim, bawa dengan lori. Mari dengan lori nak tangkap tok guru tadi. Bila sampai dekat rumah, tok guru tu buka pintu.
Masuk sambut dia. Dia pula askar tadi hormat ketua guru. Wi piti pula ketua guru. Wi piti, ada cicing, wi cicing, ada habis. Habis wi ke benda ketua guru. Lepas tu balik. Dalam perjalanan, baru fikir, baru sedar. Apa aku wi cicing, apa aku wi piti ke tu? Kan kerja nak takak. Jadi macam tu. Sehingga kan saya terbaca kisah sufi, kisah seorang wali Allah Ta'ala. Nama dia, tak ingat dah. Khalaf dia, nama dia Khalaf bin Abid, kalau tak silap. Satu hari dia tengah beribadat semayam, lalu pencuri masuk rumah dia. Bila pencuri masuk, ambil barang-barang yang berharga, kumpul banyak-banyak, letak dalam kar, berat mana. Dia pun tengok pencuri tadi bawa sapa dekat pintu pagar, nak kabat pagar, nak panjat pagar tak boleh, panjat pagar tak boleh. Allah, dia pun mari. Hai, wahai pencuri, ini anak kunci, ambil sila buka. Ambil anak kunci, sila buka. Buka pintu ni. Dah ambil dah barang ini, awak lari dah. Tapi ada lagi, kalau kamu nak aku boleh tunjuk banyak lagi. Lepas kamu awak lari, datang lagi, ambil barang awak. Terkejut pencuri tadi. Terkejut. Lalu pencuri kata tak jadi. Bagi balik barang, nak insaf kepada Allah Ta'ala. Ini kerja wali. Jadi kalau kamu demo nak jadi wali, kalau orang curi, silakan ambil. Tu di antara wali Allah Ta'ala. Jadi nak beritahu khususiyah ini Allah Ta'ala perlihatkan kepada kamu, khususiyah yang ada pada diri dia. Maka lalu terselindurnya sifat basariyah yang ada padanya kerana wujudnya sifat khususiyah. Jadi kadang-kadang terselindung basariyahnya, kadang dia tidak tunjuk kehebatan dia, pandangan mata hatinya. Berikan kepadanya tali pemacu, lalu berjalan bersamamu. Beri dia, maknanya serah dirilah kamu kepada dia. Serah dirilah, wahai guru, saya ingin belajar kepada kamu, menuju jalan yang benar lagi lurus, tunjuk jalan yang benar. Beliau juga berkata dalam hikamnya, yakni Ibnu Athaillah, subhana man lam yaj'alid dalil ala awliyaihi illa min haitsu dalilu alaihi wa lam yusil ilaihim illa man arada an yusila ilaihi. Maha suci Allah yang tidak menjadikan petunjuk kepada wali-walinya melainkan sebagai petunjuk kepadanya, dan dia tidak menyampaikan manusia kepada mereka kecuali siapa yang diingini untuk sampai kepadanya. Jadi Allah Ta'ala tidak menjadikan petunjuk kepada wali-walinya. Kadang-kadang tidak ada tanda, Allah Ta'ala tak tunjuk. Wali-wali Allah Ta'ala ni, kadang-kadang wali Allah Ta'ala tu kita tengok seperti orang gila. Tengok dia seperti orang gila, tapi dia bukan gila, dia wali Allah. Jadi Allah Ta'ala sembunyikan, tak tunjuk. Tetapi Allah Ta'ala akan tunjuk juga pada orang yang ingin nak sampai pada Allah. Jadi nak sampai pada Allah, terus pada Allah tak boleh melalui wali-wali Allah. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh nak sampai pada Allah, nak cari Allah Ta'ala tunjukkan, ini wali aku, kamu duduklah dengan dia. Lalu terbukalah hati kita nak belajar dengan dia dan sebagainya. Bila kita jumpa wali Allah, dia ni boleh memimpin kita jalan pada Allah, lalu kita duduk bersamanya, dengan kita pun sampai ke jalan Allah Ta'ala. Lalu saya teringat guru saya, dia kata, Ustaz, dia kata, kita ini belajar selagi mana tak jumpa guru, selagi itu carilah guru. Selamatnya manusia kerana dipimpin oleh guru. Jadi kalau kamu jumpa guru yang memimpin kamu, itulah guru yang menyelamatkan kamu. Tapi kalau kita tak jumpa guru, wahani kita pun tidak berubah, bermakna kita masih lagi perlu, wajib mencari guru. Mencari guru dengan cara macam mana? Berdoalah pada Allah, ikhlaskan hati kita. Nasai Allah Ta'ala pertemukan kita dengan guru yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Syura ulama diberikan kepadanya kuasa-kuasa berikut perlembagaan: mengeluarkan arahan dan perintah supaya dasar dan ketetapan itu dipatuhi dan dilaksanakan oleh mana-mana pihak atau badan dalam PAS, dan mengawasi serta memelihara supaya dasar dan ketetapan serta kehendak-kehendak dalam perlembagaan ini dipatuhi dalam kegiatan, gerakan dan pentadbiran PAS. Dan selepas itu kita berjumpa dengan suatu lagi kuasa yang diberi oleh perlembagaan kita kepada syura ulama, iaitu perkara 99.2 berbunyi, majlis syura ulama adalah berkuasa
membuat sebarang keputusan di atas perkara yang tidak diperuntukkan dalam perlembagaan ini, dengan syarat keputusan itu hendaklah tidak bercanggah dengan dasar dan tujuan PAS yang termaktub dalam perlembagaan ini tertakluk ke sini muktamar. Melihat kepada semua peruntukan itulah keputusan tadi dibuat oleh syura ulama, tapi tidak disetujui oleh sebahagian. Lalu pada syura ulama dipanggil nak diadakan suatu dialog. Saya dengar syura ulama tidak mengambil kira hal-hal politik semasa, tidak tahu tentang sensitiviti ahli dan orang yang menyokong kita. Sedangkan keputusan itu dibuat setelah saya dan kawan-kawan dalam syura ulama tidak berani buat keputusan, melainkan dengan bertanya dahulu, tanya pendapat, tanya pandangan dewan-dewan ulama negeri-negeri. Kami hantar sogat kepada dewan ulama negeri-negeri, minta pandangan kepada isu ini. Kesemuanya sama, bil ijma', konsensus, bersetuju dengan keputusan yang telah kita buat. Dipersoalkan juga kredibiliti syura terjejas pada ketika itu. Saya bertindak, saya maklumkan kepada Tuan Guru Musyul Am, tak cukup dengan telefon. Saya ke Kelantan, bagi tahu, dan saya draft sogat yang agak panjang, 3 muka sogat. Saya draft sogat, menjawab sogat itu dengan mengatakan bahawa syura ulama tidak perlu berhadapan dengan siapa sahaja dalam isu ini, kerana dia amat jelas dan nyata. Ini sebab-sebab yang saya bagi. Saya sebut begitu nak mengatakan bahawa kalau itu telah mula timbul, maka ada ikutan. Selepas itulah yang saya sebut yang sekarang ini, bila balik kepada isu yang berbangkit, yang sekarang ini menjadi satu perkara yang dikatakan menghantui sebahagian besar daripada orang-orang PAS ini sendiri, dan dengan sendiri dia menghantui sebahagian daripada perancang-perancang politik Malaysia yang melihatkan ada perubahan-perubahan tertentu yang membawa kepada isu muzakarah ataupun dipanggilkan dengan mukabalah antara PAS UMNO. Sebenarnya perlu ahli-ahli sekalian mengetahui dan menyedari, setelah banyak orang mengatakan bahawa syura ulama ini jangan hanya tadi bahasa dikatakan terumpah kayu tu. Memang istilah itu agak risau sikit saya. Bila ulama ditashbihkan, dianalogikan dengan terumpah kayu, tapi ada mesej. Dan selama ini pun pernah dikatakan bahawasanya syura ulama jangan hanya menjadi rubber stamp, jangan tunggu hanya mesyuarat bila ada calon nak pilihan raya 4 tahun sekali. Kena proaktif, kena buat sesuatu yang memberikan kemantapan kepada parti. Atas itulah inisiatif yang telah dibuat oleh syura ulama, sebaik sahaja lepas daripada ataupun pasca pilihan raya Mac 2008 baru ini. Mac selesai pilihan raya April 23 April syura bermesyuarat.
isu ketika itu kita memikirkan sedalam-dalamnya kemana arah tuju PAS selepas ini. Nak cukup dengan apa yang ada ataupun ada anjakan-anjakan baru yang perlu kita buat. Akhirnya sebulat suara PAS telah bersetuju pada ketika itu meminta, menyarankan kepada 3 orang daripada pucuk pimpinan. Saya sudah daripada awal lagi mengatakan bahawa isu yang nak kita bawa ini jangan semua orang akan jadi juara, jangan semua orang boleh terlibat dan bercakap. Kita hadkan 3 orang saja, Presiden, Timbalan Presiden dan Setiausaha Agung. Mengusahakan sungguh-sungguh mencari jalan berikhtiar bagaimana nak memperkasakan Islam melalui perpaduan ummah. Kita sebut perpaduan Melayu yang berteraskan kepada Islam. Kita bincang panjang pada ketika itu waktu isu musyawarah belum lagi timbul macam ini. Lepas itu kita buat, maka tentulah kita nampak bahawa akan sampai kepada peringkat adanya summit meeting, perjumpaan Ijtima'ul Aqtab antara wakil rasmi PAS dengan wakil rasmi pihak yang nak kita bincang itu dalam konteks perpaduan Melayu ini. Mesti sebelum itu kena ada kesiapan awal untuk melihat apa yang patut selesaikan lebih dahulu sebelum berlaku Ijtima'ul Aqtab atau the summit meeting. Dan kita cuba nak menjadikan ini sebagai agenda baru untuk kita bergerak secara perlahan-lahan, secara hati-hati. Sebab itu kita sampaikan keputusan ini kepada Setiausaha Agung dan kepada Kuasa Pusat untuk memikirkan hal ini. Kerana kita melihat bahawa politik PAS ini semakin hari semakin diterima. Tidak ada dan menyedari pula mengatakan bahawa PAS hanya mempunyai 22 kerusi dari 222 kursi parlimen. UMNO 88. Kita ada disebutkan kita ada golden share. Kita ada kekuatan kita sendiri yang kita boleh, yang sebenarnya bila kita buat dari keputusan tadi itu, tidak seorang pun ahli PAS ini telah mengambil langkah proaktif yang kita pergi berjumpa dengan pihak yang nak kita holding. Tidak. Dan kita hati-hati. Tapi mereka yang lebih awal berjumpa dengan kita. Malah saya bercakap sendiri dengan Presiden. Beliau sendiri telah dihubungi lebih dari 10 kali nak berjumpa. Tapi setiap kali berjumpa, setiap kali berhubung dengan Presiden tidak mencari jawapan, tidak mau bertemu lagi. Dengan bahasa lain, biar jual mahal sikit. Lama dah jual murah tak laku, kita nak jual mahal pula. Itu bagus. Bukan kita, dengan bahasa yang digunakan oleh sebuah Presiden, bukan kita yang mengetuk pintu, tapi mereka mengetuk pintu. Okey, bila ini dibuat keputusan begitu, barulah timbul cakap-cakap tadi yang sudah sebut, yang disebutkan oleh perwakilan tadi jadi kecoh. Mengapa dia kecoh? Kerana kita tidak cukup disiplin untuk mengangkat martabat kita dengan menunjukkan satu gelagat politik yang seolah-olahnya saya nampak tak elok disebut, tak elok saya sebut, macam lah, bukan sungguh. UMNO lebih disiplin daripada kita. Bila ketua mereka menyebut semua tokoh, bila kita Presiden menyebut tidak semua kita sokong. Tadi yang digunakan bahasa, menggunakan blog, menggunakan itu dan sebagainya, itu saya kata. Tapi ini telah dapat kita kawal. Okey,
Kerana itu saya mengatakan bahawa kalau sudah jelas daripada bulan April syura buat keputusan, gerakkan, gunakan kekuatan yang ada pada golden share ini pada kita untuk kita melakukan sesuatu yang lebih berguna kepada perjuangan, bukan kepada peribadi. Selama ini PAS tidak ada program peribadi, agenda peribadi, tidak ada perjuangan Islam. Maka dia timbul lagi kegawatan dalam politik Malaysia Al-Muqabalah ini. Saya hubungi Tuk Guru dan tidak ada lagi sagi mesyuarat yang terakhir, mengukuhkan lagi yang kedua mesyuarat yang dihadir 13 dari 15 orang ahli. Kita memutuskan lagi sekali bahawa agenda namalah muqabalah ke muhawarah ke munazarah ke apa saja perlu diteruskan. Kita mengukuhkan lagi daripada 3 orang tadi itu, kita putuskan sebulan suara tambah lagi seorang, Datuk Haji Mustafa Ali. Jalan. Tapi suasana begitu gawat, macam yang ahli-ahli kesemua faham. Timbul soalan, adakah hari ini ataupun selama ini kita diam itu berarti kita tidak mau meneruskan cadangan keputusan yang dibuat oleh syura ulama secara konsensus, secara ijma'? Saya tidak fikir keputusan yang dibuat begitu yang berteraskan kepada wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Bila musuh kita condong untuk berdamai dan berbaik-baik dengan kita, Allah sebut fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kita hendaklah menyahut seruan seperti itu, nak berdamai, nak berbaik-baik, wa tawakkal 'ala Allah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tengok dalam tafsir, aku tengok dalam Al-Maraghi, apa maksud wa in janahu lis-salmi fajnah laha? Dia kata ai wa in malal adu an janibil harbi ila janibis salmi wa lam ya'taz bi quwwatihi fajnah laha li'annaka awla bis salmi minhum. Mufassir mengatakan bahawa makna dia, kalaulah musuh politik kamu atau musuh sebenar kamu, adu kamu ialah orang kafir yang nak merosakkan kamu kalau ada, mereka itu yang nakkan kepada perdamaian. Malu, mereka condong perdamaian, berhenti peperangan, fajnahlah, mesti kamu terima. Li'annaka awla bisalmi minhum, yang sepatutnya memulakan langkah selamat itu bukan mereka, tapi kamu yang patut memulakan. Tidak mengapa jika mereka mulakan. Wa tawakkal 'ala Allah, tengok digunakan wa tawakkal 'ala Allah, innahu huwas sami'ul alim, ay aqbilis salmi wa fawwidil am ila Allah wa la takhaf ghadrahum wa makrahum, wallahu was sami' bima yaqulun al-alim bima yaf'alun fala yakhfa 'alayhi ma ya'tamiruna bihi wal minal kaidi wal khina' wa in khafi 'alaik. Yang bermaksud, apa makna Allah Ta'ala kata wa tawakkal 'ala Allah, bersabar Allah? Ai makna dia aqbilis salmi, kamu terima perdamaian dan kamu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala takhaf ghadrahum, jangan kamu bimbang takut kepada tipu helah yang mungkin ada pada mereka. Wa makrahum, tipu helah mereka jangan kamu takut, kerana Allah lah yang maha mendengar bagi apa yang mereka bercakap, yang mereka buat,
satu pun tidak disebut Allah Subhanahu wa taala wa in yuridu an yakhda'u. Tengok ayat yang menjelaskan begitu detail. Kalau ini tak boleh kita pegang, apa lagi kita nak pegang? Wa in yuridu an yakhda'uka. Kalaulah mereka berkehendakkan daripada perdamaian ini mereka nak menipu kamu, fa inna hasbakallah, cukuplah Allah Ta'ala itu menjadi pelindung kamu. Maknanya wa in yuridu bijunuhi lisalmi al-kaid wal qida. Kalaulah mereka berkehendakkan daripada perdamaian ini untuk menipu kamu, mengenakan kamu, fallahu yakfika amrahum wa yansuruka alaihim. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menguruskan hal kamu dan membantu kamu daripada khidah mereka itu. Banyak lagi asas yang telah kita gunakan sepanjang perbincangan. Sebab jangan lupa bahawa saya nak ingatkan balik bahawa Syura Ulama ini terdiri daripada 4 orang wakil yang dipilih daripada kalangan Jabatan Kuasa PAS Pusat dan 4 orang yang dipilih daripada ahli Dewan Ulama PAS Pusat dan 7 orang yang dipilih oleh 8 orang ini menjadikan kesemuanya 15 orang. Kalau boleh saya sebut, itulah yang ada dalam PAS, as-safwatu safwah minal ulama, creams of the creams ulama dalam PAS. Kalau yang itu tidak boleh kita yakin dan percaya dengan ilmu mereka, siapa yang boleh kita percaya? Atas itulah saya mengharapkan bahawa muktamar hari ini yang telah sampai ke penghujungnya, mau tidak mau pun terpaksa berhadapan dengan isu ini. Kalau tidak hari ini pun besok, tak besok lusa. Jangan lupa tadi banyak wakil yang menyebut kita ini bukan parti siasat sahaja, parti dakwah. Nak dakwah macam mana kalau pintu perbincangan semua tutup? Dakwah jenis apa? Mesti ada dasar terbuka. Tapi kena tahu, jangan meletakkan kita ini terlampau rendah sampai boleh orang tipu. Saya nak sokong pandangan tadi. Jangan letakkan begitu. Letakkan wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Letakkan kita yang tinggi, kamu yang lebih tinggi kalau kamu beriman. Kalau itulah landasan yang kita ikut, maka maknanya bahawa Syura telah menunaikan amanah, telah menasihati parti dan seluruh ahli. Mari kita kembali bersama-sama pada hari ini khasnya dan akan datang. Supaya jangan ada perkara yang nama dia, istilah yang sudah guna tadi saya tak guna. Sudah ada seorang ahli tadi menyebutkan bahawa Syura Ulama PAS telah tergores. Tidak, Syura tidak tergores, tapi ada ahli yang tergores. Syura tetap teguh selagi mana saudara menanggung dan memikul amanah ini. Karena itulah maka hal seperti itu sepatutnya diambil perhatian. Adapun cadangan-cadangan lain yang menyebutkan di antaranya bahawa kena ada mukabalah pula dengan raja-raja Melayu dan sebagainya. Alhamdulillah, itu pandangan yang sebenarnya banyak kesempatan kalau boleh saya sebut saya sendiri. Minta maaf dah bercakap. Banyak raja-raja ini yang kebetulan ada sempena yang saya kena menghadap. Saya banyak perbincangan yang walaupun peribadi, tapi banyak yang telah kita sampaikan, mesej kita, perjuangan kita kepada golongan-golongan yang lebih tinggi ataupun istana. Tapi saya mengambil kira cadangan tadi itu, insya-Allah kita akan bawa dalam surah dan apa yang terbaik.
Hal-hal yang lain berhubung dengan hal-hal yang nama dia ini, saya kena fahamkan bahawa inilah yang disebut dalam istilah yang dipakai dalam siasat asyara'iyah ataupun dalam disebutkan sebagai kekhalifahan pemerintahan Islam. Kena ada satu golongan dipanggilkan ahlul halli wal aqdi. Al-hal wal aqdi ini satu kumpulan orang yang boleh hal, menyelesaikan masalah. Wal aqdi jika dah berceramuk nak kena ungkap balik, selesaikan balik macam mana. Itu dipakaikan zaman Abu Bakar, zaman Umar, Osman, Ali dan para khulafa yang kemudian. Dan kita hanya pakai syura ulama. Karena itulah maka ini ada halnya yang ada berhubung dengan kalau kemampuan syura ulama tidak boleh hal selesai masalah, tak boleh tak boleh ikat balik masalah, kita akan terborai. Atas itulah saya menyeru semua ahli, semua saudara sekalian pada hari ini bahawa kita kena sama-sama fikul. Bukan saya seorang, bukan 15 orang ahli syura sahaja akan memikul amanah ini, semua orang dengan meletakkan bahawa tujuan besar kita nak mencari mardatillah, bukan mardatin nas. Sebab ridhan nas ghayatun la tudrak. Mencari keadaan manusia suatu yang tak mungkin boleh kamu capai, tapi ridha Allah senang kamu dapat kalau kamu ikhlas kepada kehendak Allah. Dan saya kata demikian sekali tuju. Aku qauli hadza wa alhamdulillah wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Datuk Timbalan Mursyidul Am. Dan untuk tidak melengah waktu, saya dengan rendah hati mempersilakan Datuk Seri Tuan Guru Presiden